kita menghapuskan dosa kita. Sebab itulah 3 perkara yang perlu kita lakukan pada tiap-tiap hari untuk menghabiskan, menjadikan kita ini adalah satu hamba yang taat kepada Allah Ta'ala, mudah untuk berhadapan dengan Allah SWT, berminat dengan Allah Ta'ala. 3 amalan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, istighfar. Dan istighfar kita kena selalu banyak membaca. Ibu istighfar iaitulah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dinamakan ummahat, ibu istighfar. Dalam hadis ada menyatakan siapa yang membaca 3 kali selepas subuh, 3 kali selepas maghrib, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Ini boleh tengok di dalam kitab, di dalam Al-Maksurat. Dalam Maksurat ada doa nama istighfar ini. Pertama, istighfar. Paling kurang kata Rasulullah kena baca 100 kali. Inni astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah tiap-tiap hari 70 kali. Kata Rasulullah. Istighfar paling kurang astagfirullahalazim wa atubu ilaih, cukup tu. Nah, jangan tanya istighfar banyak-banyak. Banyak-banyak tak buat pula. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak mana nak habis ni? Dia tanya dah. Kan? Baru baca ya, tanya berapa kali nak habis? Ini yang paling baik baca muat. Mudah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tak sempat 5 minit, falah 100 kali nama istighfar. Yang kedua kata Rasulullah, yang kedua ialah kita kena banyak berzikir la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah ini adalah penebus dosa kita. Kalau kita banyak berzikir, banyaklah menebuskan dosa kita. Zikir kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah ini digeruni oleh syaitan. Syaitan cukup takut kalau orang berkata kalimah la ilaha illallah. Cukup dia takut. Batu orang nak mati kalau kita ajar tu dia takut. Banyak menyebut. Kalau dalam kitab Syiarus Salikin dan juga di dalam kitab Jawharul Ma'bud ada menyebut paling kurang sehari semalam kita zikir la ilaha illallah 300 kali. 300 kali. Paling kurang sehari semalam 300 kali. Lebih itu lagi banyaklah. Kalau ahli sufi 12,000 kali. Kemudian yang ketiga, kalau kita menjadikan amalan kita ialah kita berselawat ke atas Nabi SAW. Paling kurang pun 100 kali kita berselawat. Selawat kata Nabi SAW. Saya ikut manja. Macam mana nak berselawat? Duduk rumah tak sempat. Kita kena sediakan satu masa yang paling sesuai, masa yang paling baik. Kita datang ke masjid. Datang awal-awal ke masjid. Kalau masjid kunci, minta kunci bagi saya satu. Mana-mana pintu pun bolehlah. Saya dah tahu lah. Tidak pun kita yang pegang kunci. Atau setengah jam sebelum maghrib ataupun 1 jam sebelum maghrib duduk. Kalau 1 jam tu hebat. Hebat. Ustaz pun datang lambat. Kalau orang hebat tu. Duduk. Telefon jangan bawa telefon ini pun kalau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tahu kata ada telefon ini mengganggu kan, dia akan memasukkan dalam kitab. Tapi dia masuk juga. Dalam tajuk dia kata dunia kan. Dunia dengan makhluk. Telefon ini pun Allah bawa masuk dalam masjid Allah.
takbir Allah, baca Fatihah, dia pun bunyi. Hamba Allah mana pun maghrib di call orang. Aduh, tak semayang kan? Ini pun sampai aduh. Sebab tu saya tak suka pakai jam yang berbunyi-bunyi. Kadang-kadang kita pun ada jam yang bunyi 5 minit, 15 minit bunyi, tengah jam bunyi, 1 jam bunyi. Allah, hari itu pun hawa biru itu. Semua itu. Sebab itu kalau kita tengok di dalam kitab Ihya Ulumuddin menceritakan bagaimana khusyuk di dalam sembahyang, menceritakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mana dia bila mana dia nak sembahyang, dia pastikan tidak ada sesuatu pun di dalam poket baju dia. Semua dia buang habis. Tidak ada sesuatu benda pun dalam poket baju. Tak ada apa. Tidak ada benda yang mengganggu dia masa dia sembahyang. Kita ni Allah, dia silent tapi bergegar poket tu. Gegar poket, yang sebenarnya tu Arab, tapi saya tak pernah jumpa kawan saya pernah jumpa. Dia kata dia sembahyang dekat Arab di masa bulan puasa, main tarawih. Dia esoknya sekalipun bunyi dia angkat, dia seluruh poket solat. Itu lagi hebatnya. Lagi hebat Allah. Sebab itu kalau kita pergi tengok orang tawaf, Allah mencemar Masjidil Haram itu sudah pun dicemari dengan telefon. Masa tawaf, orang cakap, Allah, betul lah tawaf tu boleh cakap. Boleh. Tak ada apa. Tak ada apa makna tawaf itu sendiri. Itu nak kena haji punya cerita lah. Ini kita. Jadi kita ni nak kena lihat baliklah. Paling kurang pun kita anggap aku hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku datang daripada Allah dan aku akan kembali kepada Allah SWT. Apakah layak kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala padahal kita ni penuh dengan keserabukan? Kita ni nak datang kepada Allah Ta'ala dan bertemu dengan Allah Ta'ala ni penuh serabut Allah. Dalam masa sembahyang pun diganggu dengan bermacam-macam gangguan. Macam-macam gangguan diganggu kita nak sembahyang. Layakkah kita nak bertemu dengan Allah SWT? Layakkah kita nak bertemu dengan Allah SWT? Kalau macam ini benda yang kita nak kena, harus yang kena fikir. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan ada dua pendorong yang boleh mencetuskan semangat kita untuk bangun melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama ialah harapan. Harapan ni makna kita kena tengok ganjaran pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Antaranya, kalau saya nak ambil sekian, antaranya ialah kita sembahyang sunat sebelum subuh. Ada orang tanya saya, dalam hadis dia sebut sembahyang sunat fajar. Ada ustaz kata sembahyang sunat fajar itu sebelum subuh. Sunat subuh tu lain pula. Dia kata, Allah, ustaz pun tak faham ni kan. Sunat fajar, sunat subuh tu sama lah itu juga. Sebab tu kalau kita pergi Arab, dia tak tulis subuh, dia tulis fajar. Waktu fajar. Fajar itu subuh lah. Subuh. Jarang hadis menyebut subuh. Kebanyakan hadis menyebut al-fajr. Dalam Quran pun menyebut fajr, hatta matla'il fajr. Fajar itu makna subuh. Fajar itu maknanya subuh. Subuh itu fajar. Jadi sunat subuh itu, sunat fajar, sunat subuh itu, salat sebelum subuh itu, kalau kita sembahyang, di dalam hadis menyebut ganjaran pahalanya melebihi daripada apa yang ada di langit
dan melebihi apa yang ada di lebih ya. Satu peristiwa yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, peristiwa ini ada disebut di dalam kitab Jawharul Mawrud, ada sebut dalam kitab ini. Yang mana Abdurrahman bin Auf ini satu hari dia sibuk berurusan perniagaan dengan pedagang-pedagang daripada Mesir. Dia datang ke Madinah. Lalu dia bincang untuk nak membelikan barang-barang daripada pedagang daripada Mesir ini. Dia beli semua sekali sebanyak 40 ekor unta. 40 ekor unta. Barang dengan unta sekali dia beli habis semua. Bincang harga, dia beli habis semua sekali 40 ekor unta. Dengan barangnya sekali. Kalau kita kata lori lah, sekali lori dia angkut, balik habis semua. Oleh kerana dia bincang pasal harga tadi, maka terlewat dia datang untuk berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ada ulama mengatakan waktu zuhur, ada ulama mengatakan waktu asar. Itu pun dia sempat datang, itu pun Rasulullah baru elok nak rokok rakaat yang pertama. Elok dia nak Rasulullah nak rokok. Kalau di segi hukumnya, kalau sampai orang itu masuk dan imam itu sedang rokok dan dia sempat rokok bersama dengan imam dan ada tumakninah dengan imam, maka dapat satu rakaat. Dia akan dapat rakaat itu. Jadi Abdurrahman bin Auf ni dia takbir Allahu Akbar, Rasulullah pun turun rokok, maka dia pun rokok bersama. Habis sembahyang, maka dia pun pergi duduk menyandar dekat dia. Rugi. Dia sebut begitu. Rugi aku, rugi. Maka Rasulullah pun bertanya kepada dia, apa rugi? Aku tak sempat bertakbiratul ihram bersama-sama dengan kamu ya Rasulullah tadi, sebab aku asyik berbincang perniagaan dengan pedagang-pedagang Mesir. Maka dia pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak tebus pahala itu. Kata dengan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, macam mana kamu nak tebus? Aku akan hadiahkan 40 ekor unta tu, barangnya semua sekali itu aku hadiah fi sabilillah. Saya tak nak, sebab barang inilah yang mengganggukan aku untuk mendapat pahala takbiratul ihram bersama dengan imam. Kata Rasulullah kepada dia, ma yakfi, tak cukup. 40 ekor unta tak cukup nak tebus pahala kelebihan takbir bersama dengan imam, tak cukup, kata Rasulullah. Nah, apa kalau rokok sebatang? Kalau rokok sebatang lagi teruk. Nah, kita ni kadang terlewat sikit pasal kita rokok kat pintu. Ada pula tahu apa nama kursi malah dekat nak risau rokok. Pasal risau rokok ya. Kadang-kadang telefon, asal jawab telefonnya. Ini 40 ekor unta, kata Rasulullah, mayaki, tak cukup. Okey, kalau tak cukup, saya bagi sekali dengan unta fi sabilillah. Sekali dengan unta semua habis. Barang yang saya beli tadi habis semua saya hadiah. Unta kalau jumlah apa nama unta sekarang, satu ekor 5 ribu. Kali dengan kali dengan barang semua dia hadiah fi sabilillah. Sebab inilah yang mengganggukan dia. Kata Rasulullah, kalau kamu hadiahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kamu tidak dapat menembusi pahala kelebihan pahala bersama-sama takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Kamu tak akan mampu menembus pahala kelebihan bersama-sama dengan imam ini, takbiratul ihram bersama imam. Tak dapat.